Sistem pendidikan di Malaysia. Hello Macha, kunci-kunci paper saya. Ada pode, ada pode, kan ada ya? Bo. Kita tadi masa itu kita apa? Masa bodoh. Duduk je. Dah. Cakap juga dapat. Hai. Dari kalau kita Okey, kelas apa khabar semua? Cik baik. Maaf lah murid, kita sekarang kat sekolah. Dekat sekolah kita tak cakap bahasa Ibunda Adam, kita dah cakap bahasa-bahasaan kita, bahasa Melayu. Awak dah, dari satu kenapa duduk masing-masing berpuak-puak ni? Okey, dah hati-hati. Tak boleh macam ni. Kita kan dalam sekolah kita kena satu Malaysia, kita kena gaul satu sama lain. Jadi, kalau macam tu saya nak upah lah kepada anda. Okey? Tak mahu. Kesian jadi seorang-seorang. Nanti dia jangan biar tak faham. Tak boleh dalam sekolah kena macam ni. Kita kan satu Malaysia. Kita kena kelai sekolah cikgu yang tukang dia. Maaflah, saya kena buat pada satu cikgu dan sekolah iaitu make sure anda gaul satu sama lain. So please tukar sini. Awak ke belakang. Ini ke depan. Awak ke belakang. Awak di sebelah sini. Lepas tu awak ke belakang. Awak tengah sini. Reminder dah. Pasti saya nak tahu awak semua bergaul. Kita satu Malaysia dan sekolah lagi kita kena bergaul. Kat sekolah kita dapat tahu bahasa masing-masing. So sekarang ni saya akan mulakan pembelajaran kita iaitu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan Malaysia. Boleh? Boleh. Malaysia. Pada suatu hari, sekumpulan kawan dan berbagai kaum sedang pergi satu restoran satu Malaysia dan mereka telah order banyak makanan dan mereka akan introduce makanan mereka satu-satu. So sekarang saya akan introduce sekumpulan kawan ini. Yang pertama, Hisham. Yang kedua, Ashraf Hafiz. Yang ketiga, Kong Wei Chong. Yang keempat, Yap Sin Yi. Yang last sekali, Muhammad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya makan terus dekat restoran Satu Malaysia. Hari ini saya order nasi lemak. Nasi lemak ni memang dari dulu lagi dah ada kan nasi lemak kan. Biasanya orang buat nasi lemak ni awal pagi. Dia tahu semua pernah rasa kan nasi lemak kan. Sedap kan. Antara nasi lemak ni istimewaannya dia berlemak. Semua orang makan sedap. Satu saya suka masa yang masak nasi lemak. Antara bahan-bahan nak buat nasi lemak ni kan, biasa beras, dua santan kara, halia, lepas tu daun pandan. Yang buat best dia ada ikan bilis, ada kacang, lepas tu buat telur mata. Sedap. Itu yang sama sikit dia boleh cerita pasal nasi lemak. Memang pula. Ini makanan saya lemang. Lemang ni dia kata jadi hari raya orang buat kan. Memang tradisi ni, legend. Dia orang buat lemang ni pakai dulu santan berat. Berat dulu lah. Berat. Lalu lemang ni makan dengan rendang. Rendang ayam, rendang daging. Telur pula rendang ayam.
sekarang saya akan introduce makanan Chinese traditional, itu dim sum. Dim sum adalah satu makanan Cantonese style yang dihidangkan dengan satu bako panas dengan satu orang punya kandungan sajalah. Bahan dia adalah daging ayam macam tu lah, dan itu dim sum juga ada termasuk dia punya pau bihun sup ya, juga termasuk dalam dim sum lah. Itu satu tradisi Chinese lah. Dan Hari-raya selalu buat. tapi raya pergi kedai makan saja lah. Itu macam kami tiap pagi juga pergi makan. Misalnya Tapi tetaplah. Dan kawan-kawan saya makan dia ialah angkit yang ini adalah sejenis manisan. Dia biasanya dimakan pada hujung tahunan. Maksudnya ialah mufakat dan tamatnya 1 tahun. Angkit ini dia adalah satu biji-bijinya dibuat daripada beras susu. Jadi kawan-kawan, hari ini saya akan beritahu pasal idli. Idli adalah satu makanan tradisional orang India. So, sebenarnya orang India ambil masa breakfast ataupun makanan malam. So, idli terbuat daripada tepung beras campur dengan air bagi rasa masam dari berjam-jam ataupun sampai esok pagi. So, esok pagi you boleh buat dalam idli itu dalam dia punya acuan. So, bagi dia masam. So, untuk rasa dia ikut dia punya pilihan kari. Orang India selalu makan dengan kari. So, kalau kari you masin kari rasanya. Kalau pedas ikut you punya kari. So, makanan kedua saya adalah tosai. Tosai pun sama juga perbuatan dia, tapi tosai adalah beza sebab dia ada masukkan satu benda namakan kuning sikit bagi dia kembang sikit lah. So bagi dia kembang dia minta masukkan kuning. Selain itu rasakan dia pun sama juga masak idli. So ikut kari yang kamu pilih. Itu saja. Dan last kali saya nak introduce kepada kamu semua western food yang sesuai berbagai kaum punya chicken chop. Chicken chop adalah satu ayam goreng ya dengan sesuatu oriental sauce dengan french fry salad dan dalam satu dishes itu makanan favorite orang luar lah. Tapi Malaysian juga boleh try dan mereka sangat suka. Jadi lah. Okay, sekarang Anna kamu punya food punya explanation. Thank you. Okay, you know what? You are so lucky because I am on my way to go to meet my friends that are wealthy from other culture. So, can we go now? Of course, yeah. Let's go. Hai kawan-kawan, ni Bella, dia dari Turki. Dia ni datang nak tahu tentang budaya dekat negara kita. Jadi apa kata kalau kita kenalkan diri setiap seorang daripada kita yang dulu. Mulakan sebelah kanan. Namaskar, Imbir Mohan Raj. 你好，我是丽文。Waalaikumsalam, Imbir Nisha。你好，我是 Sophie。 Nama saya Muhammad Kini. Namaste, Imbir Sengda. 大家好，我叫麥俊豪。 Okay kawan-kawan, Bella ni dia nak tahu tentang budaya di negara kita. Dia apa kata kalau kita boleh tahu pada dia tentang perayaan bagi setiap agama ataupun agama yang disambut di negara kita. Mulakan daripada Mohan. Okey, agama India bercampur Pongal. So, ia disambung kerana mengucap terima kasih kepada Tuhan. Ia disambung kerana bulan Tuhan. Itu je. Kalau biasanya pada pertama kami akan menyambutkan tahun
jiran-jiran atau saudara mara ambil ampau. Macam ini. Okey, kalau kami juga sambut perayaan Thaipusam. Thaipusam ni biasanya akan disambut pada bulan Januari atau Februari. Thaipusam ni biasanya masyarakat India ditunaikan hajat mereka pada Dewa Murugan. Contohnya mereka akan cara mereka tunaikan hajat tu ialah melalui ambil palkodam. Seperti palkodam tu maksudnya bekas yang berisi susu. Selain itu mereka juga akan ambil kawali. Saya ni menyambut Hari Christmas dan biasanya Hari Christmas ini untuk sesiapa yang beragama Kristian, dan perayaan ini biasanya menyambut pada 25 Disember, dan biasanya pada hari tersebut kami akan pergi ke gereja untuk sembahyang dan juga menyambutkan perayaan tersebut, dan pada malam itu kami akan bertukar hadiah dengan saudara mara, dengan kawan-kawan. Untuk saya menyambut perayaan ada dalam setahun kami akan menyambut ada 2 perayaan yang penting untuk umat Islam. Yang pertama Hari Raya Aidilfitri dan yang kedua Hari Raya Adha. Hari Raya Aidiladha ni yang dipanggil Hari Raya Korban, iaitu bila umat Islam membuat korban lembu atau kambing atau unta. Dan Hari Raya Aidilfitri adalah hari raya yang mana kita orang sebagai orang Islam ni akan menyambut selepas berpuasa selama sebulan. Kami pula menyambut perayaan Deepavali. Perayaan ini akan disambut oleh agama Hindu dan akan disambut setiap sekali dalam setahun. Kami menyambut perayaan Deepavali ini sebagai tanda untuk menghilangkan kejahatan dalam diri kita. Contohnya pada pagi perayaan Deepavali kami akan mandi minyak untuk mensucikan badan kita dan fikiran kita. Lepas tu kami akan pergi ke kuil untuk sembahyang. Lepas tu pada hari kedua kami akan menyambut saudara kami ke rumah dan mula berkongsi kami punya kegembiraan. Lepas tu kami akan menyambut selera hidangan sempurna yang disediakan sempurna perayaan Deepavali. Okey, kami pula akan menyambut perayaan kuih bulan. Lepas tu pada masa tu kami akan makan kuih bulan. Lepas tu pada masa itu kanak-kanak memang sangat senang sebab pada waktu malam bulan tu memang sangat bulat. Lepas tu yang mereka juga boleh main dengan pemain tanglong dan makan kuih bulan. Dan kami juga akan pergi ke rumah saudara mara. Itu saja. Saya rasa semua dah menerangkan tentang perayaan masing-masing. Jadi walau bagaimanapun saya rasa setiap daripada kita akan menyambut satu perayaan yang sama, iaitu Hari Kemerdekaan. Ada apa-apa yang rasa perlu kita tambah untuk lebih kita kenalkan kepada Bella? Apa kata kita cakap pasal seni mempertahankan diri? Bagus. Saya rasa kita ada 2 rakan yang boleh tunjukkan kita cara seni mempertahankan diri. Okay. Saya boleh persembahkan pergerakan muda untuk kungfu. Saya pula akan mempersembahkan seni mempertahankan diri yang bernama selambam dan juga cara gaya-gaya asas tentang permainan ini. Okay, langkah pertama untuk gerakan muda untuk kungfu. Yang pertama, kami selaraskan kaki kami untuk selaras dengan bahu kita. Lepas tu tutup sikit dengan letak macam ni. Lepas tu kami keluarkan gundukan. Okay, yang kedua saya nak yang tunjukkan ialah pergerakan halang serangan daripada pihak lawan. Yang pertama kami nak halang dari kanan kan. Halang dari kanan, kami keluarkan tangan macam ni. Jadi bila mereka lawan kita hanya dia akan kami boleh akan halangkan dari segi macam ni. Dan kalau yang dari segi kiri kan, bahagian kiri kami keluarkan tangan macam ni, boleh halang. Jadi bahagian atas juga sama, terus
mereka akan tak dapat skor yang bahagian atas kita. Yang sebelah kiri juga sama. Okey, itu saja. Sekarang saya akan mempersembahkan seni pemotret berdiri yang tradisional di kalangan orang India. Nama permainan ini dikatakan sebagai slam bump. Saya akan tunjukkan konsep asas dalam permainan slam bump ini. Pertama, memberikan kehormatan kepada guru kita. Ini memberi kehormatan kepada tanah dan ini cara memberi kehormatan kepada guru kita. Ini lepas tu saya tunjukkan cara berlawanan satu by satu. Ini cara berlawanan satu by satu dengan gunakan satu tangan je. Okey. Lepas tu saya akan menceritakan cara berlawanan dengan berkumpulan. Satu berlawan dengan 5 orang. Cara ni masa ni pemain boleh gunakan dua belah tangan sama ada kiri atau kanan. So sebab serangan ni akan berlaku serentak sekali dan 5 orang berlawan, tak kira dari belakang ke kanan atau kiri. Ini cara dia permainan. Last sekali saya akan menunjukkan cara hormat balik kepada guru kita. So, 2, 3. Ini hormatan kepada tanah dan ini hormat kepada guru kita. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sanggup mempersembahkan seni mempertahan diri yang telah disembahkan tadi ini. Now, Bella, do you understand about our culture or not? If you have anything, please ask me. Okay, I think it is great to be in Malaysia with my friends who are different race. I have learned a lot about different culture. For example, the language they have been used such as ni hao, Waalaikumsalam, and Assalamualaikum. Besides that, they also celebrate many celebrations such as Hari Raya, Chinese New Year, Christmas, Deepavali, and others. I have learned about the martial art, which is Kung Fu and Silamban. I feel blessed to be with my friends who different culture, who living in Malaysia, and this is called One Malaysia. Thank you guys. This is for you, Bella. Thank you for coming to Malaysia and hope we can see you again. Thank you. Okey. Selamat bersidang kepada semua pendapat kita. Nampak Kak Cak dan juga cantik-cantik pada hari ini. Okey, satu tepukan untuk kita bersama. Okey, kita kasih atas tepukan yang baik itu. Okey, pada hari ini kita akan bersidang atas satu usul yang cukup cantik untuk kita debat, iaitu Malaysia di mata dunia, fantasi ataupun realiti. Dan saya harap pada debat ini lebih bersikap hormat dan juga sopan untuk kita sama-sama untuk menjaga adab dalam persidangan. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan pendebat pertama, iaitu Perdana Menteri kita untuk mengucapkan satu usul Malaysia di mata dunia, fantasi ataupun realiti. Tapi sebelum itu, untuk pemahaman semua pendebat-pendebat, kita akan mempunyai 3 minit bahasa, 3 minit untuk memulakan rentak perdebatan. Dan akan disambung oleh yang kedua, ketiga dan seterusnya. Hanya 3 minit diperuntukkan untuk satu sesi penghujahan. Okey, tanpa membuang masa, saya persilakan yang pertama, Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Aminuddin kita. Dipersilakan. Malaysia di mata dunia, realiti atau fantasi. Malaysia. Kerajaan telah memperuntukkan banyak jumlah duit untuk membelanjakan kepada pelajar-pelajar yang aktif ataupun yang cemerlang dalam pendidikan, dan mereka telah membelanjakan banyak PTPTN yang pertama, yang kedua Bank Negara, dan yang ketiga JPA, beasiswa. So kerajaan amat baik hati. So jadi
pelajar perlulah berterima kasih kepada kerajaan. Terima kasih kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Aminuddin. Sekarang dipersilakan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Asrin Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang Dewan yang dihormati. Terima kasih kepada pihak kerajaan yang sentiasa menggunakan hujah-hujah yang kurang bernas. Kami di pihak pembangkang mencantas 100% apa yang telah dikatakan oleh pihak kerajaan. Meningkatkan kualiti pendidikan tanpa hasil yang memberi impak yang tinggi adalah satu benda yang bodoh yang dibuat oleh pihak kerajaan. Kami di pihak pembangkang ingin mempromosikan masakan di Malaysia. Sebagai contoh misalnya, nasi lemak menjadi makanan kegemaran rakyat Malaysia nombor 1 sekarang ini. So, bermaksud di sini bahawa China atau India akan makan nasi lemak. Dan manakala India, Chinese, Melayu, Chinese akan makan masakan India pula. Kita adalah satu Malaysia mempromosikan masakan Malaysia itu sendiri. Misalnya di Amerika Syarikat, di New Zealand, kita mempromosikan masakan Malaysia, tetapi kita kurang penghasilan dan promosi makanan itu sendiri. Adakah pihak kerajaan mengambil inisiatif di sini dalam mempromosikan masakan Malaysia di luar negara maupun di dalam Malaysia? Di dalam rancangan jalan-jalan cari makan pun peningkatan penonton pun telah berkurang. Ikut dulu pihak kerajaan, biarkan pihak. Saya ingin menambah sepatah kata. Anda sebagai Menteri Makanan, ataupun anda berkata tentang makanan tapi anda tidak tahu lupa paras awak yang sihat. Ya. Okey, saya nak kata Malaysia adalah salah satu negara yang dalam obesiti yang paling teruk di dunia ini. So, boleh saya minta pendapat Menteri Makanan tentang obesiti di Malaysia semakin meningkat dan membahayakan? Okey, saya dulu. Pihak kerajaan bercakap menggunakan kaki. Saya ingin mengatakan bahawa di sini peningkatan diabetes atau peningkatan penurunan kadar kesihatan di Malaysia disebabkan pemakanan. Betul pihak kerajaan itu adalah betul. Tetapi saya katakan di sini bahawa mempromosikan makanan itu adalah amat penting. Tidak semestinya apabila kita makan banyak kita akan menjadi gemuk dan terus mati. Kita ada disebabkan mati kemalangan, mati di jalan raya disebabkan penggunaan jalan raya yang tidak sesuai dibuat oleh pihak kerajaan. Tapi di sini kami mempromosikan makanan. Daripada pihak pembangkang saya ingin mengatakan bahawa adakah salah sekiranya di pihak pembangkang menyatakan untuk mempromosikan makanan walau tidak menjadi menteri makanan sekalipun, tidak menjadi satu kesalahan di sini. Betul atau tidak bahagian pihak pembangkang? Saya ingin menambah satu ayat saja. Satu ayat. Tanpa pendidikan tiada juru masalah. Terima kasih kepada Ketua Pembangkang Datuk Asrin Anwar. Sekarang dipersilakan Ahli Parlimen Lembah Bantal Cik Syahidah. Terima kasih Sri Dewan. Sebelum saya meneruskan debat kita pada hari ini, izinkan saya untuk menggunakan ayat tanpa pendidikan tiada juru masak. Nasi lemak kolesterol tinggi Tan Sri, tengoklah badan saudari. Badan saudara. Mungkin jarang-jarang sekali antara kita teringat bahawa penyata Razak pernah guna pakai negara luar sebagai model pendidikan di negara mereka. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahawa Malaysia di mata dunia sememangnya realiti. Saya daripada dari satu masuk sekolah dekat Malaysia. Jadilah sekarang macam sekarang. Lainlah kalau antara pembangkang ada yang kaya lepas degree. Okey, saya kurang setuju dengan wakil daripada yang berhormat kepada Lembah Pantai sebab kalau kita tengok isu sekarang di Malaysia di mata dunia realiti atau fantasi. Lupakah yang berhormat semua tentang Sabah Borneo yang menjadi negeri yang terkaya pada era 70-an. So saya kurang setuju tentang
pendidikan dan makanan sahaja yang membawa Malaysia ke masa ini? Saudara-saudara sangat cantik, namun kita semua maklum bahawa sistem pendidikan Malaysia adalah secara menyeluruh. Begitu juga dengan Sabah Sarawak. Kami di meja kerajaan turut sama membangunkan pendidikan di sana. Seterusnya, dapat dilihat pada hari ini dasar PPSMI berjaya menarik tahap pendidikan Malaysia di mata yang lebih baik. Mungkin saudara-saudara ada akaun Twitter bukan? Mungkin kita sebar di sana bahawa taraf bahasa Inggeris di Malaysia adalah jauh lebih baik daripada jiran di Singapura. Okey. Yang berhormat Sungguh Manis berkata-kata mungkin itulah kerajaan hanya memberi sumbangan dalam pada pendidikan saja. Dan dia lupa sumbangan terhadap Sabah Borneo. Sabah Borneo menyumbang dari segi perdagangan, getah, perikanan, pertanian, industri pelancongan, tetapi kerajaan tetap bersikap prejudis terhadap Sabah. Perlu diingat saudara bahawa Sabah Borneo adalah luas kawasannya. Pada itu agak sukar untuk kami cuba untuk mempercepatkan perkembangan pendidikan di belah sana. Namun pada rancangan bajet Malaysia 2012 kita ada meletakkan bahawa kami di pihak kerajaan akan membangunkan pendidikan di belah sana. Maka sebenarnya kami di pihak kerajaan sangat menyokong bahawa Malaysia di mata dunia sudah menjadi negara. Terima kasih kepada Ahli Parlimen Lembah Pantai Cik Syahidah atas pujaannya tadi. Sekarang dipersilakan Presiden Parti Keadilan Rakyat Datin Nur Atika untuk ujiannya. Terima kasih kepada speaker. Saya dari pihak pembangkang. Dengan ini memang sememangnya membangkang daripada pihak pendidikan kerana apa? Kerana kerajaan membazirkan duit hanya untuk memberi pendidikan yang tidak berkualiti. Di mana graduan-graduan di luar negara yang hanya datang ke Malaysia hanya untuk apa? Cari kerja. Tetapi makanan dengan makanan boleh menyatu padukan kita. Di situlah dilihat realitinya. Di mana Malaysia adalah realiti. So, Malaysia di mata dunia adalah realiti, bukannya fantasi. Sekian daripada pihak pembangkang. Makanan. Tiada benda lain ke? Saya sebagai education, saya tahu 1 tambah 1 ialah 2. Anda tahu pecahan telur? Dah masak telur? Mustahil. Sudah umur 20 tahun anda hidup. Kepada pihak kerajaan, bukan salah pendidikan itu. Pendidikan adalah asas kepada kita. Tapi namun jua pihak kerajaan perlu fikirkan apa gunanya wang itu dibazirkan kepada graduan-graduan yang hanya untuk membuang masa, yang hanya tidak memberi perkhidmatan kepada negara Malaysia. Justru dengan ada makanan, ada adat tradisional kita, boleh menyatu padukan kerajaan Malaysia itu sendiri. Jadi saya ingin menegaskan di sini, dengan makanan jugalah kita boleh bersatu padu. Terima kasih kepada Presiden Parti Keadilan Rakyat Datin Nur Atika atas pujiannya tadi tentang makanan. Sekarang dipersilakan Datuk David selaku Menteri Kebudayaan untuk pujiannya. Terima kasih Tuan Speaker. Pertama sekali, saya ingin menegaskan kepada pihak pembangkang supaya anda semua bawa bertenang. Dari segi kebudayaan, saya akan memberikan satu contoh untuk anda pihak pembangkang fikirkanlah rasionalnya. Tidak kira pada perayaan Cina, India atau Melayu, selalunya akan diadakan satu amalan, iaitu amalan rumah terbuka. Bagi pendapat saya, melalui amalan ini, rakyat Malaysia dapat mengeratkan silaturahim dan berkongsi
kemeriahan di antara satu sama lain. Oleh itu, melalui aspek ini, saya berpendapat bahawa ia adalah satu benih kepada keperpaduan negara kita. Okey, yang berhormat, jika kita sebut tentang kebudayaan, jangan lupa tentang Sabah Borneo. Sabah Borneo mempunyai keunikan dari segi culture yang mempunyai lebih 30 jenis etnik race, lebih 80 jenis bahasa ataupun dialek. Keadaan dusun, keadaan Bajau, Murut, Unggul, Latu, Brunei, Orang Sungai, Kadazan dan banyak lagi. Mana dan pelaburan untuk negeri Sabah. Sebagai yang semua orang yang kita tahu sekarang ini, Sabah Borneo dikenali lebih dikenali dengan kebudayaan festival di Sabah, Pesta Keamatan. Rumah tamu yang kebanyakan pelancong yang datang ke Sabah akan melawat di rumah tamu pasar-pasar. So, saya sangat tidak berpuas hati dengan kerajaan kerana tidak memberi sumbangan untuk sumbangan ataupun suntikan kepada kebudayaan negeri Sabah Borneo untuk Malaysia dikenali di mata dunia. Jadi bagi saya, pelaburan itu mampu merealisasikan agenda kita ni untuk membawa Malaysia di mata dunia. Sekian saja. Sumbangan duit itu juga boleh menyumbang kepada korupsi di Sabah dan Sarawak. Jangan lupa. Terima kasih kepada Datuk Dewi Chad, Menteri Kebudayaan kita. Sekarang dijemput Tan Sri Azwari selaku pembangkang pertama untuk ujarnya. Ya, Sabah Borneo, Sabah Borneo. Terima kasih kepada Yang Di-Pertuan. Kalau tadi saya sentuh sebagai tentang culture, tentang pengangkutan ekonomi negeri Sabah Borneo. Okay, sekarang saya akan sentuh lebih lanjut tentang ekonomi Sabah Borneo. Okey, seperti yang saya sebut tadi, pada era 70-an di Sabah merupakan negeri yang terkaya di Malaysia, tetapi disebabkan oleh sikap prejudis kerajaan yang tidak membantu dari memberi sumbangan ataupun tidak memberi sumbangan Sabah yang berhormat Sabah, tidak memberi sumbangan untuk memperbaiki infrastruktur, jalan-jalan dan fasiliti negeri Sabah. Ini menyebabkan Malaysia ekonomi negeri Sabah sukar untuk membangun dari segi perdagangan antara negeri Sabah, getah, perikanan, pertanian, industri pelancongan. Kalau kita lihat Sabah, ramai pelancong akan datang ke negeri Sabah dan itu mampu meningkatkan ekonomi negeri Sabah. Ya, disilakan. Mungkin saudara di belah sana lupa bahawa tanpa pijak mengira, membaca, tanpa pendidikan, Sabah Borneo tidak mungkin dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di sana. Ya, tentang pendidikan saya setuju. Kita perlu pendidikan tu, tapi dari segi suntikan untuk menjana ekonomi yang lebih tinggi, fasiliti perlu disediakan supaya segala sektor mampu dibangunkan untuk meningkatkan ekonomi negeri Sabah. Jadi saya rasa dengan pendapat saya sebagai wakil rakyat negeri Sabah, saya memohon agar kerajaan memberi sumbangan dana dan membantu rakyat negeri Sabah untuk merealisasikan Malaysia negeri Sabah dikenali di mata dunia, seterusnya akan membawa nama Malaysia ke mata dunia, dikenali ramai. Ya, Yang Berhormat, silakan. Saya ingin menambah sedikit tentang ujian awak. Anda ini kata anda ingin membawa Sabah Borneo ke dunia dan Malaysia ke mata serata dunia. So, anda perlu tahu bahawa sebelum itu pendidikan adalah yang pertama. Kalau kita ada pendidikan, kita boleh merealisasikan impian anak-anak Sabah-Sabah yang kecil-kecil itu untuk mempelajari ilmu-ilmu dan seterusnya dapat membangunkan dan menyiapkan negara mereka. Okey, seperti yang saya sebut tadi, saya setuju pendidikan perlu penting, tapi
Tapi kita tak perlu membazir wang terhadap sesuatu yang belum pasti mampu membawa Malaysia ke mata dunia. Sebagai contoh, sektor di negeri Sabah. Sektor ekonomi negeri Sabah, sesuatu yang jelas mampu membawa Malaysia ke mata dunia, tidak diberi suntikan dari segi modal infrastruktur. Kesimpulannya, saya rasa kerajaan patut mempertimbangkan kembali di mana agihan yang perlu diutamakan untuk membawa Malaysia ke mata dunia. Terima kasih kepada Tan Sri Azwari. Sekarang dipersilakan Puan Lo Chow Ting. Dipersilakan. Salam satu Malaysia diucapkan kepada semua ahli parlimen yang diadakan di Dewan Raya. Yang dipetua yang diucapkan tadi. Dibangkang pula di yang berhormat di Sabah dan Borneo. Sekarang saya akan menegaskan tentang fakta yang saya nak diukirkan pada petang ini, iaitu pakaian merupakan satu budaya yang ingin bagi Malaysia, yang ingin diperkenalkan pada semua rakyat Malaysia dan juga orang asing. Dengan menyesuaikan tajuk pada hari ini, iaitu Malaysia di mata dunia adalah negeri. Okey, saya berikan satu contoh. Ramai orang yang suka pakai baju kurung, tidak kira bangsa Melayu, Cina ataupun India. Malahan, tambahan penyesuaian barang baju itu adalah baba nyonya. Pakaian baba nyonya sangat cantik. Malahan itu adalah segelintir yang kecil yang dipakai oleh rakyat dan tinggal di Melaka sahaja. Justru pakaian tersebut harus diperkenalkan dan menyebarkan di seluruh dunia, baik di Malaysia ataupun di taraf peringkat antarabangsa. Terima kasih kepada Puan Lo Chow Ting. Sekarang dipersilakan Puan Aisyah untuk ujiannya. Terima kasih speaker. Okey, di sini saya sebagai pembangkang ingin membangkang statement daripada Puan Kendi yang mengatakan bahawa dia ingin memasarkan pakaian baba dan nyonya ke peringkat mata dunia. Kita sebagai rakyat Malaysia, takkanlah kita hendak kita sebagai rakyat Malaysia iaitu negara Islamik, kita nak pasarkan pakaian kebaya baba dan anak yang mana ketat dan pendek di mata dunia, padahal banyak lagi aspek-aspek yang boleh dipasarkan untuk pelancong-pelancong asing lihat di mata dunia. Sebagai contoh, Sabah Borneo. Sabah Borneo mempunyai pulau Borneo yang mana pulau ketiga terbesar di dunia, yang diduduki oleh pelbagai kaum yang datang dari Malaysia, Indonesia, Filipina. Adakah anda semua tak rasa itu adalah kebanggaan kita? Kumpulan etnik asli iaitu Dayak dan orang-orang Cina, dan itu adalah aset yang penting yang boleh membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Borneo juga. Okey, terima kasih kerana statement anda tadi itu. Okey, saya ingin tambahkan apa yang terkurang. Anda kata Sabah Sarawak. So untuk menaikkan Malaysia ke mata dunia, kita perlulah ada pelbagai, Malaysia ialah satu negara yang pelbagai budaya. So pelbagai budaya takkan kita nak semua orang berpakaian sama, pakai baju kurung, India, Chinese, baju kurung. So saya mengikut pendapat saya punya anak buah, dia mengatakan perlu baba darinya. So ada babanya, ada sari, ada ciosam, ada baju Melayu, ada baju pengantin dan sebagainya. Untuk naikkan Malaysia di mata dunia, kita perlu ada pengetahuan. Ya, pengetahuan, pendidikan. Apabila kita ada ilmu, kita boleh menginovasikan semua produk. Even baju baba dan kita boleh
Even kalau anda tidak suka ketat atau pendek, kita boleh labur atau lebar. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Okey, memang kita menggunakan pelbagaian pakaian, tapi Sabah Borneo juga mempunyai pelbagai kaum. Berpuluh-puluh kaum dan kaum tersendiri mempunyai pakaian tersendiri. Kenapa kita tak? Dia orang sendiri punya keistimewaan. Contoh, dia orang punya skirt yang berbulu-bulu. Itu kan keistimewaan. Okey, secara kesimpulannya, Borneo sangat kaya dengan pelbagai tradisi yang boleh dilihat oleh pelancong-pelancong asing di mata dunia. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada ahli-ahli yang dalam perbincangan ni saya merasakan kita ada pro dan kontra, ada yang baik dan ada yang tidak berapa baik dan menggunakan fakta yang dengan sepenuhnya. Dengan itu saya dengan membenekkan kata-kata saya memilih pendebat yang terbaik bagi sidang perbincangan ini adalah daripada Menteri Kebudayaan Dato' Devi. Terima kasih semua atas pendapatan hari ini. Pada pendapat saya, apa yang Menteri Kebudayaan kita, Dato' David berkata tadi, hanya ada pendapat dan penglihatan sendirinya dari satu sudut sahaja tentang culture di Malaysia. So, saya rasa Malaysia di mata dunia perlu menilai dari beberapa aspek seperti dari sudut pendidikan, makanan, culture dan sebagainya. Pendapat yang terbaik yang saya pilih ialah Puan Loh Chow Kee. Selamat petang kepada semua menteri-menteri, prosedur kita dan hakim-hakim sekalian. Bagi tajuk kita Malaysia di mata dunia, para menteri-menteri dapat dilihat membentang dengan hujah-hujah sendiri yang cukup jelas dan kukuh sekali. Pada pendapat saya, bagi menilaikan Malaysia di mata dunia, memang yang dikatakan oleh Hakim Suri yang memang betul. Kita tidak boleh cuma lihat dari satu saja. Okey, bagi pendapat saya dari keseluruhan sekalian, saya paling suka ialah hujah-hujah yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita. Sebab dengan gaya yang raya, saya memang suka sekali. Terima kasih kepada semua ahli yang berhormat kerana masing-masing telah memberikan hujah-hujah mereka yang semuanya terbaik bagi saya. Tapi di sini saya ingin mengingatkan pihak kerajaan dan pihak pembangkang yang dahulunya kita perlu perbetulkan dahulu apa yang tidak kena pada negara kita. Contohnya dari aspek pemakaian, makanan, pendidikan dan semua sebelum kita membawa Malaysia ke mata dunia. Sebab kalau kita dalam keadaan yang tidak aman, tidak betul lagi semua kan, lepas tu kita nak tunjukkan Malaysia di mata dunia dengan negatif, macam semua orang memandang negatif pada Malaysia. So pada pendapat saya, kita betulkan dahulu apa yang tidak kena sebelum kita membawa Malaysia ke mata dunia supaya ianya menjadi realiti yang membawa kepada pemikiran yang positif pada bangsa asing. Saya berminat dengan Yang Berhormat Asrin yang telah memberi hujah mengenai makanan. Tanya kepada pihak pembangkang, bagi saya makanan itu penting sebab ianya akan mengenerasikan minda kita supaya lebih cerdas, lebih bersemangat untuk berfikir, pergi kelas, buat assignment semua. Dan makanan juga kalau dijaga dengan sempurna, ada pendidikan dalam makanan itu, ada kebudayaan dalam makanan itu. So saya rasa ianya sangat-sangat positif untuk dibawa ke mata dunia apabila
apabila bangsa asing semua merasa makanan kita yang penuh rasa yang sedap, yang enak semua, rambutan, durian itu semua. So tanya kepada rakan-rakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mahu berpuas hati pada hari ini yang dengan tajuk yang amat panas, Malaysia di mata dunia dan juga atas fantasi. Sini saya nak cakap sikit saja. Bagi saya, semua orang pun tahu kita makan untuk hidup. Manakala kita juga perlu ada ilmu untuk membuat makanan. Jadi saya tak berniat pun untuk berniat panjang. Bagi saya memilih pada ketua daripada pihak pembangkang, Datuk Seri Asrin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Pertua, perwakilan kerajaan pembuka, penutup, pembangkang pembuka dan juga penutup. Tuan Yang Pertua selesai dengan sesi perdebatan kita. Namun Tuan Yang Pertua, satu titik pertikaian kita tidak pernah dapat. Sama ada hari ini kita untuk menilai sama ada Malaysia di mata dunia kita realiti ataupun fantasi semata-mata Tuan Yang Pertua. Jadi Tuan Yang Pertua, saya yang terakhir kali ini juga untuk saya tunjukkan kepada sisi dewan tentang apa sebenarnya kepentingan dan juga kemahuan kehendak usul untuk kita sama-sama satukan di Malaysia ini Tuan Yang Pertua. Yang ni pada hari ini kita perlu yang kena percaya sesungguhnya untuk kita menilai seisi perdebatan kita ini sama ada realiti maupun fantasi. Malaysia ini terkenal ataupun tidak. Namun Tuan Yang Pertua di sepanjang perdebatan ini mereka berbicara dan juga bercerita kepada kita tentang hanya sekadar pasal makanan, kebudayaan, pakaian dan Tuan Yang Pertua dan juga Sabah Borneo juga. Namun Tuan Yang Pertua, apakah sebenarnya rentetan penceritaan yang mereka mahu tunjukkan kepada kita? Namun mereka tidak pernah tunjukkan kepada kita apakah realiti ataupun fantasi makanan ini wujud. Dan tiba-tiba saya tertanya-tanya, adakah makanan yang mereka makan ini adakah realiti ataupun fantasi? Dan kalau fantasi pun bagaimana mereka boleh besar daripada kecil sehingga menjadi besar Tuan Yang Pertua, daripada kecil sehingga menjadi gemuk Tuan Yang Pertua. Dan Tuan Yang Pertua tiba-tiba hati ini terasa gusar tak kala bangun yang kerajaan pembuka menceritakan kepada kita tentang pendidikan dan juga bagaimana pendidikan ini mampu untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Dan akhirnya mereka kata pendidikan ini adalah satu yang realiti. Kerana apa Tuan Yang Pertua? Seawal kecil lagi kita belajar tentang alifbata ABC 1, 2, 3. Namun mereka tidak pernah tunjukkan bagaimana cantuman-cantuman yang ada dalam pendidikan ini akhirnya membawa kepada kerealitian kita terkenal di mata dunia Tuan Yang Pertua. Selesai itu masalah makanan dan juga pendidikan di Malaysia. Namun Tuan Yang Pertua, saya rasa lagi pelik tak kala pembangkang, pembuka maupun penutup menunjukkan kepada kita tentang makanan Tuan Yang Pertua. Tak kala mereka bercerita kepada kita tentang nasi lemak lah, donat lah, tosi dan sebagainya. Namun Tuan Yang Pertua, jika mereka ingin bercerita kepada kita tentang Malaysia ini di mata dunia, mereka boleh tunjukkan bagaimana nasi lemak ini mampu untuk dimakan oleh orang Jepun, mampu untuk dimakan oleh orang United Kingdom dan juga berkulit putih seperti saya. Namun mereka tidak pernah tunjukkan bagaimana nasi lemak ini mampu wujud di Asia, di Middle East dan juga Timur Tengah dengan izin Tuan Yang Pertua. Namun masalah mereka tidak pernah ubah seperti kerajaan pembuka maupun penutup. Dan pergulungan sesi yang terakhir, tak kala Sabah Borneo yang pertama menghubungi Kota Gejek ini berniat cantik, mereka bercerita kepada kita tentang Malaysia di mata dunia kerana ada wujud Sabah dan juga Sabah. Tak kala pada hari ini jika mereka menceritakan bagaimana Ordinan Darurat 1969 ini, mereka bertunjukkan bahawa tak kala Malaysia ini adalah dimulakan oleh Semenanjung, tak kala disambung oleh Sabah dan juga Sabah. Dan akhir sekali Tuan Yang Pertua, untuk pergulungan dalam kelas 21B ini, syukur saya tunjukkan bahawa sesungguhnya Malaysia di mata dunia realiti atau fantasi. Kami telah menganalisis dan juga mengkaji sememangnya semua sekali
memang terlibat pertuan. Dan suka saya tunjukkan bahawa sesungguhnya makanan, pakaian dan juga pendidikan dan disambung dengan Sabah Borneo, sebenarnya keempat-empat faktor ini telah pun membawa kita kepada Malaysia di mata dunia. Dan saya tidak percaya mewakili kelas 21B dan kawan-kawan yang lain, saya mau tunjukkan bahawa sesungguhnya sekali lagi Malaysia sememangnya mampu untuk kita duduk sama tinggi, duduk sama pendek, duduk sama tinggi, duduk sama berdiri sama tinggi dengan lembaga yang lain ini. Betul. Demi untuk mencapai wawasan 2020 pada tahun 7 yang akan datang ini, saya mohon untuk kita sama-sama muafakat. Saya mohon untuk kita sama-sama berganding bahu untuk kita capai Malaysia di mata dunia. Milik saya, milik anda, milik 21B, milik dan semua sekali. Salam hormat daripada 21B. Assalamualaikum.